atas dasar agama. Kalau atas dasar Melayu tak kena. Mesti pegang atas dasar agama. Kalau agama pula maksudnya mesti tawajuh pandang pada makna la ilaha illallah. As long awak punya syahadah right, betul di atas kaedah prinsip ahli sunnah wal jamaah, we are brothers. Selagi kita Islam, kita saudara. Yang dulu tu boleh kelahi pasal apa? Pasal ada macam-macam faham. Ada yang tak mau, ada yang pelekehkan hukum Islam, ada yang kata yang ni tak boleh buat, yang ni kalau buat nanti kena makan sup tangan. Macam-macam dia pelekehnya kan. Dia pelekeh ni yang masalah ni yang pecah tu. Yang pecah tu. Bila sekarang tengok dah sedar dah kewajipan kita ni, boleh terima balik, alhamdulillah. Memang kaedah kita macam tu. Memusuh pun kerana Allah Ta'ala, berkawan pun kerana Allah Ta'ala. Memang kaedah macam tu. Dan kalau lepas ni pula bermusuh pula lagi, musuh dengan kau. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala juga. Apa maksud bermusuh kerana Allah Ta'ala ni? Maksudnya kita ni berbaik ataupun berkelahi ni tiada lain melainkan di atas dasar dia ikut agama atau tak ikut agama. Kaedah kita gitu. Suami isteri pun pasal apa kahwin? Pasal dia nak agama, kita nak agama. Tentu bercerai pula. Pasal apa? Pasal dia jalan lain, kita jalan lain. Agama dia ikut kepala otak dia. Kita punya agama betul-betul nak ikut agama betul. Mana nak selari. Dia punya agama ikut agama cara liberal, ikut cara Wahabi, ikut cara Syiah. Kita nak ikut ahli sunnah wal jamaah, mana sama. Kau asing, cerai kau aku. Itu kaedah kita. Jadi bila sama kalau maksudnya tak ada masalah lah. Ada belah kau ke belah aku ke, yang pokoknya mesti atas dasar agama. Itu dasar. Itu walaupun penyambi-penyambi kita ngaji fiqh tu kena betul juga fahaman akidah tu. Pasal situlah sepatutnya, bukan saja dalam isu-isu kita kata bab-bab kepartian politik, tapi ini dasar Islam kita. Satu, kalau dia bangsa lain sekalipun atas nama agama tak ada masalah. Satu kaedah kita, kalau orang Cina lah buat misal, saya kata misalnya yang 100,000 tu yang mereka nak import masuk tu, saya tengok Islam semua macam mana? Macam mana? Tuan-tuan marah tak? Kalau marah saya nak kata macam ni kan tuan-tuan? Bingung. Saya kata itu. Tentunya. Tapi yang masuk tu bukan. Tak ada dah. Yang kita dengar bunyi yang apa? Uyghur nak sebut tu tak betul pandai. Uyghur kan? Puak tu tak pergi masuk ke Malaysia. Tak mahunya. Kalau yang tu dia tak setuju buat main Malaysia. Tak apa. Kami terima. Patutnya terima. Rasanya puak tu pula tak terima. Puak tu faham lah kan. Dia orang hijau macam-macam. Dah lepas tu pig lah macam-macam. Dia orang hijau belakang. Dan itulah nak sebut. Bila macam ni, kita lah tak terima. Siapa? Yang datang tu dah lah tak kerti agama. Ikut dan aja. Memang istilahnya bukan dia bawa masuk untuk memenangkan Islam, memenangkan agama, memunahkan agama kita ada. Satu kaedah kita, mana saudara kita yang daripada Sri Lanka, daripada Pakistan, daripada mana lagi Bangladesh, Syria, Nepal. Kadang-kadang ada ramai pekerja-pekerja luar tu macam mana? Bagi salam tengok, tanya elok, jaga semayang pula tu, akhlak baik pula tu. Dia orang boleh jaga jemaah tuan-tuan. Surau kita tak hidup, tapi dia orang boleh hidupkan surau kita. Tuan-tuan tak malu dengan muka tuan-tuan. Dia orang boleh buat baca taklim dalam kita punya surau. Contoh kata itu, dia boleh buat muzakarah. Ni tanya hukum fiqh, tanya hukum tauhid. Macam mana kau mencari agama kau, macam mana? Macam mana wirid kau semayang kau, ajar orang ni baca Quran, bagi boleh ni akidah, orang ni mengaji sama satu sama lain, mana yang pandai mengajar. Tuan-tuan, dia boleh hidup dalam tempat negeri yang dia merempat cari rezeki tu, dia bawa agama dia. Tuan-tuan, jangan kita buat malu itu. Dan kita pula pandang seronya kat dia. Ada pula. Dia yang berada, saya silap yang tu kalau banding dengan kita, saya silap tu Tok Guru kita tu. Siapa Tok Guru? Kalau kita banding ilmu apa dia nak ajar kita esok, kita tak kerti, dia Tok Guru lah. Iman dia lagi besar, aku ada lagi bagus. Kita ni sampai tuan rumah je. Itu yang tunjuk besar kepala, takabur besar tu. Buruknya perangai kita. Jadi asal saya nak sebut, tentu kaedah kita. Tentu kita mesti bersatu tu di atas kaedah agama kan. Kalau bersatu tu duk rasa ekonomi kita ditindas apa. Dia bukan satu dasar yang kukuh sebenarnya.
Dia akan jadi kelahi pula lagi. Ada monopoli pula nanti. Ni puak ni. Dia akan jadi macam tu. Dia mesti nak bangun tu mesti ada dasar agama. Dan kalau saya sebut gini, bila dasar agama, dan kalau ikut penyatuan ni, dia mesti ada satu orang ulama, tok guru besar yang kita mesti walak kat dia. Mesti. Kalau ikut kaedah asal. Pasal orang Islam ni, dia bila dah ramai-ramai, dia mesti ada seorang pemimpin yang mesti ditaat. Mesti ada. Dan pemimpin ni sebab baik taat, pemimpin nak lantik pemimpin macam mana? Yang fasik, yang soleh. Pandai, alhamdulillah. Yang mukmin, yang kafir? Mukmin. Yang takwa ke takwa? Pandai, alhamdulillah. Yang selalu ke masjid ke yang jarang masjid? Masjid. Yang boleh baca kitab ke tak boleh baca kitab? Yang ahli sunnah wal jamaah ke wahabi? Ahli sunnah. Contoh. Betul lah tuan-tuan, jelas. Yang tak ada mazhab ke mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i. Boleh faham tak saya tanya apa kan? Kalau sewil lagi macam mana? Tak guna macam tu je, kelahi. Elok-elok kita dah ada sesuatu kedudukan yang boleh mengembang Islam secara betul. Mai bersatu hak ni, dah dia naik yang puak-puak W saja. Wahabi ni pening kita. Tengok cara pun macam tu dah. Sikit lah saya syarah tu lagi. Saya syarah macam-macam pula kan. Saya nak cerita apa? Buat syarikat tu. Pasal kaedah kita bila syarikat kongsi ni, tak dapat tidak dia masih kepala. Mesti sekapai. Apa? Seakidah. Satu iman, satu takwa, maksud sama. Siap. Itu. Jadi di atas kaedah kita atau pemilikan apa syarikat dibenarkan dalam Islam, tu mestilah mengizinkan satu sama lain. Jadi di atas setiap orang membenarkan antara satu sama lain untuk menjual beli harta syarikat. Yang tu nanti keuntungan dibagi berdasarkan modal yang ada. Maka dari sisi zakat pun boleh salah seorang daripadanya mengeluarkan bagi pihak yang lain untuk waktu dikeluarkan zakat nanti. Tapi kan buat apa seorang-seorang? Kira-kira elok-elok, kira betul-betul setuju, audit oleh audit oleh elok. Lepas tu tengok berapa zakat kena keluar, zakat perniagaan tu keluarlah zakat. Aku bayar, kau bayar, tak ada masalah tu kan. Pasal ada milik kebersamaan kat situ. Selesai. Wajaza tawkilu kafirin wa sabiyyin fi inta'iha al-muayyan. Dan kata dia harus mewakilkan satu orang kafir wa sabiyyin dan mewakilkan seorang kanak-kanak fi inta'iha pada memberi akan dia. Nak bagi zakat. Kita lantik seorang kafir, nama siapa? Wah, tak tahu. Nama dia. Buat apa? Lantik dia untuk dia tukang bagi zakat. Bukan beri zakat dekat dia. Jangan silap dengar. Bagi zakat tu maksud dia macam mana? Kita panggil, wah tak tahu, mari sini. You ambil ni duit, you kasih orang ni. Bagi upah sama lu RM10. Contohlah kan. Boleh bagi kat dia? Boleh. Wakil kat dia untuk dia tolong bagi, tak ada masalah. Kalau kita nak upah pun sah, tak ada masalah. Tapi nak bagi dia duit zakat, sorry brother. Maksudnya apa? Kaedah kita, bila ada benda yang istilahnya eksklusif untuk orang Islam, tak boleh bagi dekat orang kafir. Memang kaedah macam tu. Orang kafir pun ada benda eksklusif kat dia, dia tak bagi kita. Takkan kita punya eksklusif yang orang Islam punya gedik-gedik nak bagi orang kafir. Cerita apa ni? Melainkan ada orang yang kepala otak dia tergeliat sikit. Siapa dia ni? Syarah lain lah tu. Dia memang ada tergeliat. Dia pelik kita akan jumpa. Dia ni pendapat dia pelik-pelik. Semua kalau nak isu sokong orang kafir orang kafir boleh masuk masjid, orang kafir boleh dibagi peluang berceramah, orang kafir boleh bagi duit zakat, orang kafir boleh diberi daging korban, orang kafir boleh bagi daging kekak, orang kafir boleh buat baik dengan orang kafir, boleh. Orang kafir sokong saja orang kafir. Dia ada orang yang kepala otak tergeliat itu. Itu juga kalau sebut babi babi masuk masjid tak payah samak. Babi ni kalau jelatin babi dah rubah, tak rupa babi, orang tak panggil babi dah, nama jelatin boleh makan. Kalau kulit babi tak samak pun tak apa. Pasal apa? Pasal janji kulit babi pun tak apa, janji kulit kalau tak samak pun tak apa, janji dia tak busuk. Tak apa-apa pun dah pendapat dia pendapat babi. Asal babi dia pasti komen. Sikit saya sebut gitu. Pening dia tengok masyarakat kan. Ada yang kumpulan-kumpulan yang otak tergeliat gitu. Tenang bahasa otak tergeliat tu. Dia kata tergeliat, memang tergeliat. Dia macam mana? Macam mana kita tengok ada juga pemimpin yang tergeliat kepala otak macam mana? Misalnya,
Orang Islam rumah kena roboh, diam je. Cina masuk, Malaysia tanpa ada isi, diam aja. Lagi apa? Nabi kita dihina, diam aja. Al-Quran dibuat kertas tandas, diam aja. Jadi setan bisu itu, diam aja. Ni diam. Cerita tentang Islam semua, diam. Lepas tu ada orang usik pemimpin ni sikit, jentik sikit je. Jentik sikit je. Mana boleh kita nak kata pada orang macam ni. Jaga sungguh kepentingan buat-buat tu. Ini kata setan. Setan bisu namanya. Cukup itu. Jadi kalau orang kafir, kita nak suruh dia sampaikan zakat, jadi amil bohbi itu, wakilkan dia untuk jadi tukang sampai. Boleh, termasuk tu kanak-kanak. Boleh. Satu kalau tuan-tuan, rumah lah misalnya, tuan-tuan tak ada, anak pun kecil-kecil lagi, tulis mesej, tak pun bagi kertas tu apa, ni, bagi ke anak, ni, bagi kat kedai tu, bagi kat toki kedai tu, nanti dia bagi bawa balik barang tau. Mak pun telefon siap, ni, anak saya bawa nota macam ni, nak barang macam ni. Kalau ikut saya kata apa payah-payah buat nota tu, kau sembang je dengan toki kedai tu, suruh anak kau pergi ambil barang balik. Lagi senang kan, muamalah tu lagi betul sebenarnya. Jadi boleh ke budak tolong bawa dia jadi wakil kanak-kanak pula tu tak balik, tapi tak balik janganlah hak umur 2 tahun, 3 tahun kan. Bagilah munasabah 8 tahun, 10 tahun yang ada akal istilahnya. Boleh ditunjuk ajar, dia tahu nak bawa balik barang, dia tahu apa benda yang berharga tak berharga situ. Lagi dia lempar tengah jalan sikit, nanya pula kita. Jadi kanak-kanak macam ni kita harus untuk wakilkan dia fi itaiha, pada nak memberikan zakat al-muayyan. Zakat mana? Zakat yang telah tertentu. Dia dapat keluar lagi siap dapur dalam sampul. Ni ingat, ni sampul ni kat orang ni, sampul warna ni kat orang ni, sampul ni nombor 3, tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni orang ni. Bagi, suruh dia bagi 3 dulu, bagi. Siap, ada orang tak? Ada. Orang cakap macam mana? Cuba sebut macam mana Abah Ajang orang cakap. Ni Abah bagi duit zakat. Okey, pergi. Hantar untuk balik macam ni. Dah bagi, cerita kat Abah, balik. Ni orang nombor 2 lah. Pergi. Cakap macam mana? Latih dia bercakap tu. Esok dia besar, dia cerdik. Kata dia, aku biasa buat kerja, bapak aku suruh aku jadi postman. Dan yang tu pun latihan anak juga sebenarnya. Didikan tu. Kecil-kecil dia dah pandai. Yang ni dah tua-tua, tak kerti buat apa. Tu merepek je lah, lagi sebarang lah tu saya sebut tu. In ayyanal madfu'a ilaih iha al-mu'ayyana. Mu'ayyan tu jadi maf'ul situ rupanya. Boleh nak memberikan harta zakat ni kepada orang yang mu'ayyan. Jadi maksudnya bagi pada orang tertentu lah. Dia dah tentu dah sebut orang ni A nombor 1, nombor 2, nombor 3. Contoh tadi saya sebut dah. Baik, wala mutlaqan, dah tak boleh bagi tu, bagi mutlak. Macam mana? Kita bagi 10 sampul ni ke anak kita, macam ni lah. Pandai-pandai lah kau cari bagi ke orang kampung ni. Tu tak boleh. Dia nak bagi siapa? Bukan dia kena bagi miskin. Lagi dia bagi kat geng-geng ketum dia. Pening tuan-tuan. Tu. Budak-budak main jangan main sekarang ni. Dia orang yang mana yang tak diajar betul-betul. Allah, susah hati kita tengok. Cukup. Wala tafwidun niyati ilaihima, dan kata dia janganlah diserahkan niat kepada keduanya, kanak-kanak dan orang kafir, pasal dia bukan ahli niat, pasal dia belum balik lagi. Kalau nasibah kanak-kanak orang kafir, dia tak Islam lagi, dia tak ahli niat untuk buat ibadat. Li adamil ahliyati, kerana ketiadaan keahlian dia. Wajaza tawkilu ghairihima fil inta'i wa niyati ma'an, dan kata dia boleh mewakilkan selain daripada keduanya. Maksudnya nak bagi selain pada kanak-kanak dan orang kafir boleh. Maksudnya bagi selain pada orang kafir, orang Islam. Kanak-kanak maksudnya orang balik. Kalau orang kafir pun boleh jadi wakil untuk tolong beri, orang kafir Islam apatah lagi. Kalau kanak-kanak pun boleh jadi tolong beri, orang yang balik apatah lagi. Kan dia punya kaedah faham macam tu. Siap. Dan niat pun boleh serahkan kat mereka untuk mereka meniatkan. Tapi kita niat tu lebih sempurna, lebih baik, pasal tak ada masalah dah kalau dia tak niat. Kerana bila kita dah niat yang tu, dia cuma tinggal nak agih, nak beri mengikut siapa yang telah kita tunjuk ajar kepada mereka, dan kita isyaratkan kepada orang mana yang nak dihantar. Siap. Wa tajibu niyatil wali bimalis sabi wal majnun. Siap.
Wajib niat wali pada harta kanak-kanak dan orang gila. Kanak-kanak yang dia ada harta benda, orang yang akan bertanggungjawab jaga harta benda dia paling besar sekali bapak. Lepas tu datuk. Lepas datuk adalah orang yang diwasiat kalau kata orang tu mati. Kalau tak ada, kalau ikut kaedah asal, dia naklah dipegang oleh waliul mal. Tertib dalam kaedah fiqah kita dalam bab harta ni adalah qadi. Saya nak syarah tu panjang tertib tu. Tapi asal nak sebut, kanak-kanak ni kalau dia jadi kaya apa dan sebagainya, dengan sebab harta pewarisan, harta pesaka, bapak dia mati, mak dia mati, adik-adik dia mati, jadi harta pula tak ada orang lain melainkan dia lah pewaris. Tak mustahil untuk pada dia nanti emas, perak macam ni, ada ternakan kambing, lembu, sawah pada macam-macam hal kan. Jadi mana-mana harta yang kena zakat, nanti dia kena zakat. Cuma takkan nak bagi dia kanak-kanak dia orang gila katalah tu dia tak reti lagi nak urus harta. Jadi yang akan keluarkan zakat pada harta benda dia yang daripada jenis zakat dan cukup nisab dan haul untuk keluarkan zakat, yang mengeluarkan zakat mereka ini adalah waliul mal mereka, siapa yang urus harta mereka. Cuba waliul mal tu bahasa agak panjang. Saya pernah sebut sekali lalu dulu, dan ni pun saya sebut dah saat ni. Agak perlu penjelasan, tanya. Tapi dia nak sebut tu, mestilah yang menguruskan dia ialah siapa wali dia. Wali dia itulah yang kena niat. Fa in sarafal waliyu az-zakata bila niyatin dhabinaha. Kalau wali itu dia cabut je duit zakat, itu dia tak niat apa-apa. Lepas tu dia kata bila niatin dengan tak ada niat, dhaminaha, kena ganti ya wali akan zakat tu. Pasal apa wali ni? Wali cuai. Masa kasar sikit, wali bodoh. Dia ada tanggungjawab tapi dia tak tahu apa yang menyebabkan sah tak sah. Dia main bagi je padahal tak ada niat. Ni ya leceh jadi wali bodoh ni. Kalau wali bodoh, imam bodoh lah macam mana? Mau lagi masalah tak? Kalau menteri bodoh macam mana? Perdana menteri bodoh macam mana? Punca jadi ahli neraka. Satu nasihat untuk guru kita, alim ulama kita, dia kata apa? Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Kata dia, kamu mesti pakar fiqh, reti ngaji fiqh, ngaji agama elok-elok. Qabla an tusawwadu, sebelum kamu dilantik jadi pemimpin ataupun jadi ketua. Sekurang-kurang ketua jadi suami. Maksudnya sebelum kahwin kau kena pandai dulu. Jangan harapkan pergi belajar kursus kahwin aja. Aku pandai dah, aku pergi kursus kahwin dah. Kursus kahwin 1.5 hari jadi apa kan? Dia ajar pula benda merepek ni. Tak tanya tu pergi dengar. Saya pasal anak buah saya ada yang duk kahwin, nak kahwin baru ni. Dia duk pergi kursus. Bagi laporan macam tu kan. Dia duk biasa ngaji pondok, biasa mengaji tuan-tuan. Dia boleh nilai lah apa orang syarah kursus nikah tu. Dengar, ada ustaz bagus-bagus. Ada ustaz goreng aja kata dia. Ada ustaz merepek nak mampus. Kan? Nak siapa tu saya sebut umum bahasa itulah. Orang tak ada kayu ukur, dia tak boleh nak menilai. Satu, bila kita ada kayu ukur senang. Satu, nak dapat ada kayu ukur tu macam mana? Setiap kita menuntut ilmu. Untuk ilmu nak tuntut mana? Sekolah kebangsaan tak cukup. Hatta lah ni kan, kalau saya sebut gini, dia ada satu silibus yang dipanggil silibus dini. Tuan-tuan, ada yang terlibat? Ustaz terlibat? Ada cikgu lah. Dia ada silibus dini. Tuan-tuan, dia punya silibus tu, tag dia semua Arab. Tingkatan 3 pun dah ada dah bab-bab syarikat, bab kirat, mudharabah, bab zira'ah. Semua kitab-kitab dia, rujukan dia kitab terus. Kitab lama. Saya tak pegang subjek tu, jadi saya tak apa peduli sangat. Saya banyak ajar yang subjek As-Sanawi yang berkaitan dengan majlis agama ni pun saya baca kitab betul. Fokus SPM pula saya punya subjek kepada subjek bahasa Arab. Saya punya kan. Pula tu saya sebagai guru insya sekolah. Jadi macam mana nak mengarang dalam bahasa Arab, saya nak ajar disiplin mengarang macam ni. Jadi saya tak peduli lah tu. Ni kawan-kawan lah Rusia ni kata dia, hak ni susah juga nak baca. Dia duk rasa susah tu. Macam apa? Bukan senang tuan-tuan. Orang tak biasa, tak mahir kitab-kitab fiqh, nak baca kitab-kitab fiqh daripada kitab-kitab lama ni bukan senang. Cirit tuan-tuan. Dia mesti ngaji dulu. Kalau kau tak faham, macam mana kau nak ngajar kat anak murid? Saya nak sebut tentu. Jadi di mana kita nak belajar ni? Itu saya sebut tu sekolah agama tu. Tu sekolah agama. Kalau sekolah kebangsaan memang tak ada. Tambah pula
Kepala otak lembab sikit, ambil pendidikan seni. Muhbir tu, kelas sastera. Kelas agama pun tak ambil, ambil seni. Ingat ke pandai seni lukis? Melukis pun tak pandai. Sikitlah saya buat ayat tu. Ya tuan-tuan, tak cakap tuan-tuan tanya guru-guru seni ada. Ada guru seni ni? Ada? Seorang pun tak ada guru. Ada? Semua guru tak pernah main masjid surau apa? Apa? Leceh guru. Okay, sorry. Tu pun masalah juga tu. Tak, saya bukan nak kata, saya tanya tak ada kan. Saya pun rajin juga bertanya tu. Kadang-kadang saya duk ngajar subjek sains apa. Ada benda sains. Tak ada guru sains di sini. Kut saya sebut salah. Guru sains pun tak datang masjid. Tanya ustaz sekolah kebangsaan. Ustaz kebangsaan pun tanya. Tak ada ustaz sekolah kebangsaan ni. Ustaz sekolah kebangsaan pun tak datang masjid surau. Tu anak murid dia pun tak datang. Tu yang saya kalau sampai bab tu saya barat tu balun je. Tapi yang untuk dengar tu tuan-tuan lah. Naik sikit itu kan. Tapi yang tu untuk kesedaran lah, supaya kita ambil tahu banyaknya masalah kita lah ni. Memang masalah banyak. Jadi asal saya nak sebut apa? Mana kita nak belajar? Memang ada suruhan tafaqahu qabla an tusawwadu. Maksudnya kamu mesti reti faham hukum agama ni sebelum kamu jadi pemimpin. Nak ngaji agama mana? Sekolah kebangsaan kalau handai apa pun masuk MRSM ngaji agama banyak mana? Kalau yang ulul albab sekalipun, dia ada hafal Quran aja. Hafal Quran tu ngapai je, masa ngulang tak ada kan. Saya duduk dekat MRSM, saya tahulah duduk dekat MRSM, dekat saya bukan masuk MRSM. Rumah tak jauh pun, MRSM Kelah Hulu tu dah ada kawan-kawan sahabat-sahabat saya yang memang dipanggil khas untuk pergi talaki budak-budak yang duduk hafal Quran ni. Tasmik, jadi guru tasmik. Budak-budak yang hafal Quran. Budak-budak dia cakap kan, bagi setengah jam boleh baca 2 muka, 3 muka. Bukan baca, hafal. 3 muka kan. 7 tu pukul 7.30 tu. 7 masuk kelas. Dia masuk kelas awal. 7.30. Setengah jam. Dia boleh hafal 3 muka. Boleh? Tak sepik. Betul? Okey. Tapi waktu ngapal dia macam tu, dia tak ada masa mengulang. Ni kelas ngapal dia. Sagi pukul 8, pukul 9. Masuk kelas dia balik. Yang lain tu. Sampai pukul 3 petang tu. Sagi lepas banyak zuhur dah makan apa. Prep tak prep lah apalah. Dan lepas tu dah lepas asar dah aktiviti sukan apa sikit. Lepas tu maghrib prep tak prep lah kan. Prep tak faham sudah. Dengar je lah saya sebut apa. Dan lepas isyak prep lagi. Bila ngulang. Ngapal boleh. Otak cerdik. Budak MRSM. Semua grade A, triple A, double A. Tak habis-habis kurang 1 A. Dia punya grade tu kan. Sekolah-sekolah tu dia A. Tak pun A, B. B pun B+. Macam tu. A, B. Kalau sekolah kebangsaan ni dah semua tu kutip. Sekolah kebangsaan tinggal C dengan D. Itu sekolah kebangsaan biasa yang muka asrama penuh ni. Ada jugalah yang A mungkin sangkut 2, 1, 3 orang. Ada lah kan. Yang lain semua yang mana asrama penuh ni semua dah kutip habis-habis lah. Tinggal C dengan D. Yang C dengan D tu, betul, yang mana yang tak lepas C dengan D tu, yang lari tak larat bela tu, tu lah lentar pondok. A, B, C, D, E, F hantar kat kami. J itu jahil lah. Apa macam tu? Mokok kuat, ponteng sekolah, tidur banyak, kaki video. Oh lah letih. Tapi marilah. Pasal Tok Guru macam dulu, style dulu. Tu pun jadi orang tak? Balik jadi imam tak? Ngapai tak? Pakar, kerti tak tauhid fiqah? Kelahi tak dengan orang mana ajaran salah tak betul? Kelahi tak dia? Kerti tak berhujah? Tuan bayang kalau budak-budak MRSM tu hantar pondok macam mana apa? Tapi tak ada, memang tak boleh buat itu. Nak tukar arus kalau saya kena pergi duduk MRSM tu. Dah saya terkacau dengan sistem pula. Kalau dia bagi saya budak MRSM duduk kat saya untuk saya urus, macam mana saya urus pondok? Best kat tu. Tu tuan-tuan tunggu 3 tahun ni. Tuan tengok apa kesan dia. Pasal budak-budak cerdik macam tu, kalau train betul-betul 3 tahun je ada pelapis lah, kan? Contoh lah. Hak tu meletup Malaysia. Iya tuan, bukan main-main benda ni. Sahabat Nabi mula-mula terima Islam. Bila terima Islam faham betul-betul la ilaha illallah je fahamnya. Dia ajar hak tu yang macam mana? Kuat tak? Tuan, bila manusia ni bila dia kenal Tuhan, dia kenal Rasulullah, siapa apa yang dia kena buat, matlamat hidup dia tahu.
Dia tak kejar kebendaan ni. Masya Allah. Memang jadi manusia yang sangat hebat atas muka bumi lah. Tapi kita orang cerdik-cerdik itu tak jadi entah apa benda. Sikit situ sikit. Ke sana. Asal nak cerita tadi, waliul mal apa tu, nak syarah tu panjang tu. Baik. Jadi kalau wali ni jadi wali tapi tak reti pula jadi wali nak niat apa benda kan. Macam wali nikah lah, memang jadi wali kan. Tapi nak sebut aku nikah aku nikahkan di kau, yang tu pun tergagap-gagap. Pengantin pun serupa je kan. Tok Naib tu pasal duk biasa kerja jadi menikahkan orang. Pasal itu pandai. Tak jaya tengoklah. Mula saya kalau sebut tu lagi saya beletik macam-macam. Mudahlah tu. Tolonglah jangan bagi aku beletik. Baik, jadi wali yang tak reti ni dia tak niat tapi dia dah keluar, macam mana? Dia yang kena bayar ganti rugi macam apa? Li taksirihi, kerana cuai wali. Ni wali. Banyak wali ni kan masalah-masalah dan tanggungjawab. Ni wali yang Islam. Kalau wali tu kafir lah macam mana? Agak-agak dia tenai tanggungjawab ke? Dia tinggal kita menyentuh ya tuan-tuan. Inilah bala ambil pemimpin kafir jadi wali. Kita bukanlah wali nikah, kita nanti pemimpin tu kan. Wali apa? Wali merintah negara lah. Dia songlap duit sana, songlap duit sini, songlap duit sana sini macam. Habis tak dia jatuh macam mana? Diam je dia. Tak ada dia nak bayar ganti rugi, tak ada pasal. Kita lah menanggung. Walau dafa'aha al-muzakki lil imam bila niyatin wala iznin minhu lahu fiha lam tujzi'uhu niyatuhu. Jikalau kata dia memberikan zakat ni oleh orang yang keluar zakat lil imam, dia bagi kepada imam. Imam ni maksudnya bagi ke Baitul Mal, macam itulah bahasa imam ni. Bagi Baitul Mal. Waktu bila niatin? Tak bagi juga. Dengan dia bagi tak ada niat juga. Niat tak ada. Nama ibadat innamal a'malu binniyat lah weh. Dia tak belajar bab niat ni. Tambah pula bila belajar sebut bab niat, dia tak belajar bab niat, lepas tu dapat pula pahaman-pahaman sivil yang tak payah niat ni. Payah juga. Kita ulama kita dah ajar pasal niat ni istilahnya dia mesti spesifik kan. Macam mana kalau saya sebut gini, pasal niat ni memang dalam hati. Tapi nak niat ni, dia mesti kena belajar juga nak niat apa. Boleh faham saya sebut tak? Boleh faham saya sebut apa? Tuan-tuan, macam tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan nak akad nikah, yang tu memang kena berlafaz. Pasal dia tak perlu niat dah tu kan. Berlafaz saja dah jadi. Berlafaz tu kena tak? Belajar dulu macam mana nak berlafaz, kena tak? Apa dia yang kena, apa yang kena ada, apa yang kena tak ada, kena tak? Niat ni benda dalam hati. Bila dalam hati, kalau ikut, dia sebenarnya lagi susah nak dihadirkan. Siapa dia tak disebut dengan mulut. Nak bagi hadir dalam hati. Satu kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, bila dia tak benda yang tak pernah buat pula, kita nak bagi hadir dalam hati. Bila dia susah tu yang ada kaedah kita, apa-apa yang membantu, apa yang nak mengesahkan ibadat. Kalau yang tu fardu, dia kena jadi fardu. Kalau sunat, dia kena jadi sunat. Itu yang ada sunat berlafaz niat dengan apa ibadat yang kita nak laksana. Sunat berlafaz tu. Usalli fardal maghribi ma'muman nawaitu shauma ghadin nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala kan. Pasal apa tu? Supaya nak bagi hadir hati tu. Tambah pula kita tak biasa buat haji, buat umrah. Tak tahu gigi niat tak? Ni tu dia jadi bodoh bela gitu ya. Niat ni maksudnya kita dengan sedar mesti realize panjang tu kalau saya sebut masalah niat tu. Saya ada pahaman-pahaman model lah ni, tambah yang ustaz-ustaz model lah ni. Ulama kita dah ajar macam-macam dah. Dia boleh pelekeh umat ulama kita tu. Tu yang saya dengar tu saya jadi barat sikit. Jadi barat macam apa kan? Ulama besar, mereka ulama mujtahid. Mereka ambil faham daripada Quran hadis. Yang ustaz-ustaz model lah ni tambah yang geng WW apa ni, muka pun tengok dah serabut dah buah pi bahasa gitu.
Lepas tu dia boleh play imam-imam mazhab ni yang dah mengatur semua disiplin niat, qasad, ta'arud, ta'yun apa semua. Dia orang dah bahas halus dah. Dia boleh play imam-imam mazhab ni. Dia kata macam mana? Nabi ajar kita senang je. Innamal a'malu binniat. Kata dia ulama-ulama ni yang telah menyusah dan memberatkan umat dengan benda yang tak sepatutnya. Dia kata. Macam tuan-tuan dengar macam tu macam okey, senyum je. Diam, relax, tenang je hati. Ui tuan-tuan, kalau tuan-tuan tenang tu, saya kata apa, tuan-tuan ni memang penyakit dalam hati. Penyakit apa? Penyakit bodoh lah. Ada apa paling besar ni? Tuan-tuan tak faham mana kaca, mana permata. Allah. Orang nak bagi khutbah pun kadang-kadang khutbah tu dia tulis dulu apa note-note apa benda dia nak khutbah, tulis tak? Sedangkan lempar je lah tak apa dia. Tulis tak dulu. Kalau ikut gaduh apa tulis. Niat nak khutbah je lah. Try tengok. Takut lagi tergagap-gagap lagi nak cakap apa. Sikit lah saya sebut itu. Selesai. Jadi asal nak sebut masalah niat ni benda besar. Pasal isyarat Nabi. Innamal a'malu bin niat tu. Panjang syarah itu. Baik. Jadi kalau bagi pada imam sekalipun dengan ketiadaan niat dan tidak ada izin daripada muzaki tadi lahu lil imam fi hafin niat, dia pun tak serah pada imam untuk imam niatkan bagi pihak dia, lam tujzi'uhu niyatuhu, tak memadai akan dia akan niat imam, tak memadai akan dia akan muzaki tu niat imam. Pasal orang yang tak ada berhak untuk diserahkan untuk niat, kalau dia tak niat, dia tak boleh niatkan untuk orang lain. Okay. Itu bab niat. Ada beberapa perkara kita dah sebut apa tu, saya tak ulang, saya sebut sekadar tu je. Cukup insya-Allah. Wa jazalil maliki dunal waliyyi ta'jiluha ay zakati qabla haulin. Baik. Ada ya? Oh, na'am. Tujzi'u niyatul imami inda akhdhiha qahran minal mumtani wa illam yanwi sahibul mal. Yang ni sikit. Na'am, dari mana lakin. Tapi ada kes macam ni yang ni dikecualikan sikit. Walaupun tak diniat oleh orang yang keluar zakat tu, tapi bila imam niat memada. Apa dia? Niat memadailah niat imam inda akhziha ketika ambil zakat qahran dengan paksa minal mumtani daripada orang tak mau bayar zakat. Dia ada lembu 300 ekor, kita kata kena keluar zakat macam ni, kira-kira 8 ekor kena keluar, umur macam ni, dia tak mau keluar. Tahan dia, paksa dia untuk tangkap lembu mana sepatutnya, umur yang sepatutnya, betulnya bawa keluar, paksa keluarkan zakat, pasal memang kena keluar zakat. Dia degil hak pemerintah tu untuk paksa macam mana, paksa bayar cukai tanah, cukai pintu, kan? Macam tu lah, paksa lah kan? Tak bayar kalau gantung geran lah. Kena denda pula lagi macam ni lah kan. Jadi boleh paksa. Paksa. Untuk imam ambil binatang zakat ni, di atas dia yang tak mau bayar zakat tu, imam niatkan bagi orang yang tak mau bayar zakat tu. Yang tu macam mana? Yang tu kata dia sah. Wa ilam yanwi sahibul mal, walaupun tuan punya harta tak meniatkan zakat, imam kena niat bagi pihak dia. Siap. Wa jazalil malik dunal wali ta'jiluha ay zakati qabla tamami haulin. Kata dia harus bagi pemilik harta dunal wali. Tak boleh bagi wali. Wali tak boleh buat urusan yang ke depan ni. Apa dia? Kalau kita jadi malik, kita sendiri tuan harta, boleh ta'jiluha, mensegerakan zakat qabla tamamil haul, sebelum haul. Haul maksudnya cukup genap setahun hijriah. Sebelum genap tahun, kita keluarkan zakat dulu. Kaedah fiqh kita harus bagi malik. Wali tak boleh. Wali pasal dia naib. Dia at-tabi'un tabi'un. Dia tak boleh jadi macam mana pemilik harta. Pemilik harta walaupun haul tak cukup, sah untuk dia takjil. Takjil ni maksudnya dia mensegerakan zakat. Contoh misalnya kita nak kena keluar zakat nanti Rabiul Awal contoh. Ni baru Muharram contoh. Muharram, Safar, Rabiul Awal. 2 bulan lagi ni. Katalah dalam bulan ni nanti tengok ada fakir miskin yang datang kawasan kita. Ada orang yang jadi fakir miskin dalam kawasan kita. Dia ni asnaf, orang baik-baik lah tu. Lepas tu memang perlu kan duit zakat ni.
Dia infak apa satu hal, kita dia zakat ni. Kita nak kena cukup haul 2 bulan lagi. Betul je mana? Harus untuk kita ambil harta yang sepatutnya dengan perkiraan. Takkan kita tak kerti langsung apa kita punya harta, apa yang ada mana zakat, tak kena zakat dah kan. Kita cabut siap-siap duit tu. Lepas tu siapa yang sepatutnya diberi tu, kita dah bagi awal sebelum daripada cukup haul. Asnaf dah, nisab memang ada dah. Tapi haul tu kita cakap cukup cepat kan. Sebelum masa dia, kita dah bayar zakat. Isi kaedah harus takjil. Bandingan kalau buat misal selalu dalam masalah fitrah, apa dia? Bayar fitrah sepanjang bulan Ramadan. Kalau ikut wajib bayar fitrah ni, malam raya yang dapat akhir Ramadan dan awal Syawal. Itu prinsip fitrah. Jadi boleh bayar tak sepanjang Ramadan tu? Boleh. Kenapa? Harus takjil fitrah. Tapi bulan Ramadan aja. Kalau dalam bab masalah Ramadan, bab fitrah, dia hanya boleh bulan Ramadan. Kalau Syaban dah bayar, tak boleh. Tak boleh. Yang tu bab fitrah. Yang ni disebut umum. Boleh takjil ya, sebelum tamam haul. Haul tak sempurna, tak apa. Selesai. Cuma dia, kalau ikut matan ni, dia tak sebut kadar berapa bulan tu. Jadi kalau dengan kaedah asal bahasa, qabla tamam, maksudnya dekat-dekat nak tamam. Sebulan sebelum tamam, okey. 2 bulan pun kalau tengok sekali lalu, okey. Tapi kalau 4 bulan, 5 bulan, jauh lagi tu. La qabla tamami nisabin fi ghairi tijarah. Tak boleh nak bayar segera, bayar cepat sebelum daripada sempurna nisab pada ghairi tijarah, lain daripada sempurna nisab. Jadi kalau nisab tak cukup, nak bayar zakat tak boleh. Pasal tak wajib. Pergi bayar apa? Fi ghairil tijarah, lain daripada bab zakat tijarah. Yang ni pun ada bahas dia, kalau saya perandu semua lagi. Kalau ada siapa duduk berniaga, kena perhatilah hak ni. Bab zakat perniagaan, dia boleh walaupun nisab tak cukup, haul tak cukup, tapi dia bayar zakat siap-siap dah. Apabila dia bertemu ahli zakat, sah kaedah dia. Orang berniaga yang ni keistimewaan lebih dia. Siap. Wala ta'jiluha li'amain. Okey. Dan kata dia tak boleh mentakjilkan akan dia akan zakat li'amain ni untuk 2 tahun. Tak boleh. 2 tahun tak ada. 2 tahun tak ada. Zakat tu bayar siap 2 tahun. Tu 2 tahun tak payah bayar zakat. Tak nak. 2 tahun tak nak. Ta'jiluha li'amaini fil asahi, pada qaul asah. Siap. Walahu ta'jilul fitrati min awali Ramadan. Okey. Jadi kalau faham li'amain tu, apa dia? Setahun boleh lah. Kita baru bayar zakat ni, nisab cukup. Waktu kita dah masuk bulan pertama, tengok ada lagi fakir miskin. Ada buat asnaf yang patutnya layak. Nak bayar zakat ni, tu 10 bulan lagi tu. Tapi masih tahun tu lah. Faham tu, nisab ada. Harus bayar awal. Dia yang tak boleh 2 tahun. Siap. Jadi saya sebut tadi kaedah tamam tu pasal ambil kaedah aghlabiyah. Jadi kalau faham amain tu, maksudnya kalau amun wahid, ada. Itu ambil kaedah mafhum. Bab fitrah boleh bayar min awal Ramadan. Siap. Amma fi mali tijarah, adapun pada harta perniagaan. Okey, ni bab orang berniaga tadi. Fa yujzi'u ta'jilu wa illam yamlik nisaban. Maka kata dia boleh orang berniaga ni, dia memada bagi dia mensegerakan bayar zakat perniagaan dia, wa illam yamlik nisaban, sekalipun pemilik harta ni dia tak milik nisab. Haul pun tak ada, nisab pun tak ada. Harus dia nak bayar awal. Pasal apa? Orang berniaga ni memang kebarangkalian untuk jadi kaya, untuk jadi senang ni dia cukup besar kan. Tambah kalau zaman ni kata belilah barang buatan Muslim produk kan. Asal-asal dulu tak ada orang datang. Bila dah kempen macam dah viral pula, dia punya pasar raya duk tani. Barang Muslim pun banyak pula tu. Semua pula tu murah-murah pula dia jual, macam mana? Meletup pula. Sekejap aja tuan, naik tu. Cina pun penin kan.
Macam mana pun dia perlu satu pakatan yang lain juga tu. Maksud apa? Bila kita boikot dia pun boikot juga kita. Yang tak tahu. Satu sudut dia tersepit, ada satu sudut orang kita pun tersepit, ada juga. Tersepit tak mana? Kalau dulu Cina duk ambil barang, sekarang Cina tak ambil barang. Siapa dia nak jadi pemborong untuk ambil barang pula pada orang Islam ni? Sayur dia, cabai dia, limau dia. Siapa? Yang ni mesti ada kerjasama ni. Tentu kena ada satu jaringan orang Islam yang satu jaringan yang sangat erat atas dasar agama tu. Yang tu memang besar kan. Satu, saya kata tadi, sebaiknya kita ni kalau nak jadi baik ni, dia mesti duduk di bawah pembinaan satu ulama yang kita kata betul-betul ada autoriti, yang kita semua ni akui dia sikit ilmuan dia, akhirat dia, dunia dia, walak kat dia. Dia kata A lah, B lah. Ini kaedah kita. Cuma kita lah pula takut sombong. Apa dia? Orang yang betul-betul memang layak, kita tak mau lantik. Yang itulah pula kan. Tuan-tuan memang senang. Dengar saya buat. Bukan senang tuan-tuan. Malam ni kita nak lantik seorang pemimpin yang dia ni walaupun kita kata pakar dalam satu bidang, dia memang ahli, yang memang betul-betul ahli lah untuk semua orang nak ikut. Zaman kita ni lah zaman sangat susah. Yang merapu dia senang je ikut. Tapi nak ikut hal baik-baik ni cukup susah. Wa yanwi inda ta'jili ka hadhihi zakatil al-mu'ajjalah. Baik, jadi bila nak niat macam mana? Padahal dia tak wajib zakat lagi. Jadi harta tu bukan kena zakat lagi. Macam mana? Kata dia hadhihi, dia kena niat macam ni, hadhihi zakati al-mu'ajjalati, inilah zakat aku yang disegerakan. Jadi faham tu ada kena ta'ayyunkan al-mu'ajjalah. Inilah zakat hartaku. Sedangkan benda tak zakat, dia tak jadi zakat lagi. Itu kalau tak jadi zakat, nak niat macam mana? Inilah zakat aku yang disegerakan. Sekejap. Sekedah kita dalam bab niat, dalam bab kuasa ni, kalau kita tak dapat kuasa lagi, tak duduk tempat tu, kalau kita buat, kalau ikut tak sah. Jadi bila ada keharusan boleh ni, kena faham bab niat juga. Niat pun mesti bagi betul, supaya niat tu mesti sah, tally dengan nisab yang tak cukup, haul yang tak cukup, khasnya bagi orang yang meniaga ni, untuk sahkan niat dia mesti ada ta'yun dengan mu'ajjalah tu. Inilah zakat harta aku yang disegerakan. Dia serupa macam masalah seorang lelaki tak dikahwinkan. Lepas tu dia kata macam ni, kalau aku kahwin dengan dia nanti aku cerai, dia talak 3. Jatuh tak talak? Kenapa? Tak menikah lagi. Kalau aku kahwin dengan dia, Kalau kahwin sekalipun, aku nak cerai, dia talak 3. Ataupun aku menikah dengan dia, aku pakai dia, maka terjatuhlah talak 3 kat dia. Macam mana? Tak jatuh. Siapa? Talik tu dalam keadaan dia belum jadi suami lagi. Satu pekah dia bahas, tuan-tuan, satu. Kita belajar pekah ni, ada orang kata macam ni, ustaz ni baca kitab pekah tak ada satu ayat Quran dan hadis pun. Memanglah pekah. Mengambil seluruh fahaman Al-Quran dan hadis. Ni keputusan dia. Nas mana? Saya duduk ngaji, guru saya kata macam ni. Bodoh nak cari nas pula ni. Ni bukan cari nas. Ni memang mana ada nas pun. Itu tak ada nas macam mana? Ni ulama' dah ambil, dia dah buat rumusan dengan kawaid mereka berdasarkan semua nas yang ada. Jadi yang ni parti daripada semua nas. Kawaid yang ada ni adalah parti dia. Orang yang sibuk nas ni, dia saja ngelat, tak mau ambil hukum bekah tu je. Nak menunjukkan kata dia hebat. Kalau saya kata gitu. Dia nak tunjuk dia terror, padahal tak kerti apa. Kitab bekah yang ada pun dia nak baca pun tak apa nak faham. Tapi konon nak ambil Quran dan hadis terus. Wa haruma ta'khiruha, dah haram mentakhir zakat ba'da tamamil haul. Selepas sempurna haul, dah cukup nisab, cukup haul, mentakhir, melambatkan dia, haram. Selepas daripada cukup haul, wa tamakun, dan memang ada keupayaan untuk pergi bayar zakat. Dah cukup haul, patutnya bayar. Dah masuk waktu dah untuk bayar. Orang nak dibayar pun ada. Memang dia pun boleh bayar pasal harta tu ada dalam kekuasaan dia. Dia tangguh tu berdosa. Berdosa ni yang kadang kita tak sedar kan. Tak sedar apa? Tengok enjin kereta rosak. Tengok radiator kering. Contoh kan. Tengok orang langgar belakang kita. Tak pun kita mengantuk, langgar tiang elektrik. Contoh. Cek apa pasal?
Rupanya ada zakat yang sepatutnya bayar, orang tak bayar. Padat lah. Baru tahu, sedar ada dosa. Saya buat misal lah tu, Pasal bila dah cukup, tak bayar, tu disebut haram. Bila haram, berdosa. Patutnya buat taat macam ni, bila dah cukup masa, kena bayar. Tambah pula di kalangan kita ada asnaf. Asnaf pun ada. Asnaf pun duk tunggu je, duk minta macam-macam. Kita tak bayar, kita buat tak tahu je, macam tak kena mengena dengan kita. Salah besar tu. Wa dhamina in talifa ba'da tamakuni, dan kena bayar ganti rugi malik, orang yang milik harta ni, in talifa, jika rosaklah ia mal harta tersebut ba'da tamakuni, selepas daripada keberangkalian untuk membayar zakat. Bila dah ada keberangkalian untuk bayar, dia tak bayar, dia tak rosak, wajib kena bayar ganti rugi. Ganti rugi apa? Zakat tu tetap kena bayar. Contoh selalu, misal macam mana, orang buat padi, lepas tu dah cukup masak dah, matang dah padi ni, dah boleh tuai dah. Lepas tu dia apa? Dia tangguh lagi, tak tuai, buat tak tahu je, mesin dan dia pun tak panggil, tak order, tak tempah apa, mesin untuk ambil padi tu. Lepas tu tangguh, dia tengok kena ribut. Habis padi dia. Dulu habis, tak boleh nak kutip lah. Tak pun main kena serang belalang ke, tikus ke, ataupun apa, kumbang bom. Macam nama kan. Musuh-musuh padi ni, macam nama kan. Tikus ke, belalang ke. Habis padi dia. Kena ribut ke apa ke, tak apa. Banjir main besar, biu, sapu. Habis dia punya padi. Macam mana? Anggarkan berapa padi kau sepatutnya kena hasil. Kalau 1,000 guni, kena bayar terah. Zakat dia kena 100 guni. Maka kau tetap kena bayar 100 guni, ganti dia dah cuai kau, tak tuai padi yang sepatutnya dituai, masa dah sepatutnya dah ambil. Wa'atu haqqahu yawma hasadi, itu isyarat Quran. Tapi dia tak bayar, dia tak keluarkan, dia cuai, dia kena bayar ganti rugi. Maksudnya kena bayar juga zakat tu, kena bayar. Istilahnya cuai. Siap. Jadi kena bayar ni jika dia cuai dan rosak pada tabakuni, selepas ada keberangkalian untuk bayar. Macam mana boleh ada keberangkalian? Bihuduril mal, harta pun ada. Wal mustahiki, dan orang selayaknya untuk jadi asnaf, untuk menerima habuan zakat tu ada. Okay. Dan asnaf ni kalau nak sebut, saya ngaji dulu, Tok Guru selalu cerita macam ni. Dia kata apa? Kalau kat Kedah dulu, dia duduk ngaji Kedah. Dia kata, kalau musim buat padi kan, engkau buat padi siap, waktu tuai padi kan, hak mana mengaji jauh-jauh, ngaji Kelantan, hak mana ngaji ngaji petani ke, masa tu balik kampung buat apa? Nak dapat duit zakat padi. Dia memang orang kampung tu. Pasal duduk sana, istilahnya pindah zakat ke negeri lain kan, ke daerah lain. Jadi macam mana nak dapat zakat? Mai kampung tu, balik kampung dia. Dan dia balik pun, dia tak balik seorang. Dia panggil semua kawan dia yang mana berhak asnaf jadi zakat, jadi asnaf. Panggil semua kawan-kawan dia yang susah tu, yang memang asnaf zakat, mari jom, kampung aku. Buat apa? Ni musim dia orang ambil padi. Ada rezeki esok adalah kita habuan nak buat belanja mengaji. Macam tu lah, memang gitu. Kalau budak-budak pondok dulu lah, saya duk ingat Tok Guru duk mengajar. Dia kata memang orang dulu macam tu kaedah dia orang. Nak cari perbelanjaan duk mengaji. Antaranya kaedah bila orang ambil padi, pergi balik kampung buat apa? Pergi tunggu lah habuan zakat orang bagi. Memang hak dia pun. Jadi yang tu yang dipanggil hudurul mustahikin tu. Tambah padi ni termasuk dalam harta zahir yang orang boleh tengok padi kita ni banyak mana elok tak elok. Dia boleh anggar lah, kalau dia pakar dia boleh anggar banyak ni dapat, habuan zakat kita mesti banyak ni. Dia boleh baca lah. Macam orang belah lembu katalah 200 ekor, jangan dia boleh tahu dah zakat dia banyak lah. Yang ni lembu kalau 8 ekor, kita ada yang pakai miskin dalam kampung ada banyak ni ya. Boleh seorang ekor pun lega kita. Dia boleh baca lah. Satu, bila sampai waktu untuk keluar zakat apa ni, waktu yang kalau dulu-dulu lah orang duk mengaji ni biasanya dia balik negeri. Bahkan bukan saja nak ambil zakat tu, dia pergi balik, pergi ambil upah potong padi, kerat padi, banting padi. Jadi ambil upah pun ambil upah, lepas tu dia zakat pun dapat, upah pun dapat, duit tu belanja buat mengaji dia orang.
Orang dulu macam ni kan. Orang lani. Macam lah nak sebut kan. Dia tak ada sistem-sistem macam tu. Tahulah macam-macam lah nak sebut. Ada lah. Kalau saya tengok belah Siam sana, dia orang macam ni kan. Mana-mana budak-budak kampung ni nak pergi ngaji pondok. Ngaji pondok dia istilah ngaji jadi tok guru. Balik esok mengajar. Memang harapan dia orang macam tu kan. Tinggi harapan dia. Jadi mana-mana budak nak pergi ngaji pondok, bapak dia orang akan bagi tahu lah. Tuan rasa masjid apa-apa, buat apa? Beritahu anak dia nak pergi ngaji pondok macam ni. Tambah lagi pondok masyhur, tutup guru masyhur tempat-tempat yang lahirkan ulama yang pakar-pakar bahasa, pakar nahu, pakar fiqh, pakar tauhid apa ni, nak pergi ngaji tempat tu. Dia akan buat satu hari, buat apa? Dia orang panggil jamu teh. Tu istilah. Maksudnya buat minum petang jamu kuih, makan bihun, macam-macam lah. Buat benda simple je, tapi buat apa? Hari minum teh tu, jamu teh tu, nak buat apa? Semua orang kampung yang datang tu, dia akan bagi sumbangan untuk bagi belanja budak ni ngaji. Dan tuan-tuan, dia orang bagi masa tu, saya punya pengalaman lah, tengok ada kawan-kawan saya yang duduk belah sepadan, betul, Siam ni. Yang dia orang ni hantar dia yang nak geng saya dulu, yang dia orang pergi Syria, pergi ngaji sana. Bila buat jamu teh ni, tuan-tuan tahu berapa dapat? Notipan? 30,000, 40,000. Orang kampung saja. Maksudnya dia bagi support yang sangat besar ni, untuk pergi ngaji ni. Maksudnya tak risau dah pergi minta sedekah. Saya ni buat orang nyertaan belajar, kena cop lah menjadi agama, kutip terhegeh-hegeh, tak payah. Orang kampung tu support saya lah. Macam kita lah taman ni, ada tak orang muda yang kita support untuk pergi ngaji, balik ini jadi tok imam ada? Tak ada. Kantoi. Habis esok generasi ni kubur lagi dah semua. Habis ni. Ya, sorok-sorok pun kena kubur. Macam apa? Siapa nak jadi imam? Orang sini tak ada lah. Yang tua-tua semua tak larat dah. Semua ada sakit lutut, sakit kaki, jantung, buah pinggang, duk lalip pergi hospital lah. Mana tak ada main surau lah. Mata pun rabun. Kaki pun mula 2, tu jadi 3, tu kaki 4, tu kaki roda. Bopi basah itu kan. Bila siapa dia nak main? Anak cucu kita tak ada seorang pun daripada Korea ni yang main, yang pergi mengaji, tak ada seorang pun. Jadi Bilal tak ada, jadi imam ada. Imam yang ada pun season dah. Bilal pun season dah. Tok Siap pun season dah. Season bopi basah itu tak. Semua teruk-teruk lah. Saya berani kata lah, tak ada lah orang baru, payah lah. Betul kan? Tak ada kan? Saya bukan baru sini. Semua muka hal lama. Hal lama pula tu, yang lama sungguh tu tak ada habis lah. Mati lah. Mana ada? Saya pun tak ingat nak sebut nama ni keliling. Mana ada tuan-tuan? Kok tuan-tuan pun baru, tuan-tuan pun tak kenal saya. Saya lama lah sini. Mana ada? Kitab tak habis lagi lah, memang tak habis lagi. Ada yang kitab dulu yang dah khatam lah kan. Masa saya dulu main sebulan 2 kali. Mana ada? Habis lah. Hilang lah. Geng-geng yang geng-geng saya pun tak ada lah. Mana ada? Jai pun dah duduk kedai. Man pun mana ada? Azhar pun tak ada lah. Mana sama lagi? Pian tak ada lah. Yang dah meninggal pun ada. Hak muda-muda lagi. Jalan lah, ruah jalan tak ada lah. Mana ada? Habis lah. Hak geng-geng yang betul-betul yang anak murid saya dulu yang panggil saya main sini ngejak. Mana ada? Semua tinggal ni lah. Hak veteran-veteran ni yang duk setia lagi nak mengaji. Ni masalah kita. Baik. Au atlafahu ba'da haulin walau qabla tamakuni kama marra bayanuhu. Baik. Jadi asal yang sebut, kalau dah sampai waktu kena bayar, dia tak ambil, dia tak bayar, rosak, wajib gaya ganti rugi. Serupa juga kalau dia sendiri rosak kan, selepas pada cukup haul dia rosak kan, dia sendiri rosak kan. Padi tu dia apa? Dia cucuk api. Ataupun dia bukan cucuk api, terbalik rokok. Musim kemarau lah tu. Ya, tak sedar lah tu. Masuk-masuk rumah, bangun-bangun esok macam mana. Tu dia habis semua, rentung. Ya, siap. Zakat tetap kena bayar. Satu kalau risau rokok, buat-buatlah, berhenti. Tu menyambil-nyambil sambil. Waqaf kamu marah bayanuhu, seperti mana yang tu kalau ikut ada bab penjelasan dia dah bagi dulu.
Habis. Wasaniha ita'uha limustahiqiha. Seterusnya adalah memberikan zakat kepada siapa yang mustahak zakat. Yang ni pun bab penting nak belajar. Yang ni lah dipanggil asnaf 8 ni. Kitab kita baru nak masuk bicara ni. Yang ni tuan-tuan kena tengok elok-elok. Siapa? Antara kitab yang agak detail sebut macam mana nak kenal fakir, miskin. Semua asnaf 8 tu kitab kita dah. Apa nak rujuk pun tengok kitab ni. Kalau yang ni, kalau kitab besar lagi halus tuan. Dia cerita satu-satu. Faham ni, tuan-tuan akan faham apa dia pendapat batil yang ada kat luar tu. Satu, kalau nisbah saya mengaji, tutup guru saya dia baca kitab kita duk mengaji apa. Satu, ada benda yang kalau saya kelahi tu saya, memang kita dah pasal ngaji dah. Ulama kita pun dah sebut satu-satu dah. Kita memang faham TikTok dia orang sebut lain daripada apa yang ulama kita sebut dalam kitab. Bangka. Istilahnya yang tu adalah benda mungkar yang perlu ditegah. Orang nak pakai tak pakai itu bukan kerja saya. Kerja saya buat cerita apa sepatutnya. Hak adalah hak, yang batil adalah batil. Orang nak pakai cakap saya punya pasal. Saya bukan ada autoriti apa-apa. Tapi saya kena cerita apa yang sepatutnya saya ada ilmu, saya kena cerita. Supaya orang jaga-jaga, jangan buat salah dengan benda yang sepatutnya. Yang ni tak sepatutnya buat salah. Benda pula benda besar dalam hukum fiqh kita. Mengubah hukum-hukum yang sepatutnya hukum jadi tukar pada hukum lain. Yang ni istilahnya mengubah hukum. Mengubah hukum ni bahaya sedangkan kita bukan ahli dalam bab nak mengubah hukum. Kalau orang yang memang ahli ni dalam ahli bab ijtihad, ahli mujtahid tak apa. Yang ni muqallid pun tak lepas, tiba-tiba nak mengaku macam mujtahid, nak buat mazhab lain konon. Kadang-kadang dia tak mengaku lah mazhab, tapi dia kata dia muttabi' syad nas, konon. Konon tu kena buah belakang kan. Konon tunjukkan seolah-olah macam dia faham. Nak mengaku mujtahid, dia pun tahu dia galat nak mengaku mujtahid. Tak tanya tak lepas pi. Nak kata muqallid, dekil, tombong, tak kabur, tak nak juga mengaku jadi muqallid. Lepas tu dia reka satu istilah, saya ni muttabi'. Jadi apa? Saya ikut berdasarkan nas Quran hadis. Saya bukan ikut ulama-ulama fiqh. Saya ikut nas, saya ikut Nabi. Ni takabur ni. Alhamdulillah. Padahal dia bukan muttabi', mubtadi'. Itulah bahasa-bahasa yang nak kena perhati tu. Situ dulu. Ada soalan? Kalau dari sisi apa ni kita sini orang yang bekerja di kerajaan kan. Ya. Jadi setiap tahun tu ada cukai. Ada yang satu hal lagi. Bila kita dah bayar cukai ataupun sebaliknya kita bayar zakat, tapi cukai dah dipotong dulu. Walaupun kita merujuk ke apa cerita kahwin, tapi ini pertanyaan yang awam lah. Dan pun tak pandai untuk jawab. Ini apa keputusan JAKIM ni apa? Kalau kita sudah bayar cukai, tak payah lagi bayar zakat ataupun sebaliknya. Ini untuk orang bukan penghasilan dari hasil bumi itu kan. Ya. Untuk orang pejabat awam kerajaan yang makan gaji kerajaan ni. Kaedah kita dalam bab zakat kan dia kalau nak sebut isu itulah. Isu zakat pendapatan itulah istilahnya kan. Adakah boleh bila dah bayar cukai pendapatan tu terlepas pada zakat? Tak ada. Maksudnya cukai pendapatan nama baru cukai kan. Mana ada niat itu, inilah cukai pendapatan aku. Niat itu bukan jadi zakat dia. Okey, satu. Kemudian atas kata bayar zakat pendapatan. Zakat pendapatan. Allahumma salli adakah lepas zakat tu? Kaedah zakat pendapatan ada kita bicara dulu bab zakat ni. Kita nak kena zakat ni mesti harta tertentu kan. Harta tertentu daripada kadar tertentu diberi pada orang tertentu. Ikut kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ada milik harta yang mahal dan berharga sekalipun, kalau dia bukan daripada jenis harta yang kena zakat, tak kena zakat kan. Katalah kita simpan batu permata satu seketui harga 1 juta, 10 ketui 10 juta. Jadi berdasarkan harga tu 10 juta, satu hal.
tu dengan duit wang. Tapi kita bukan ada juta, kita simpan batu permata. Soal, kena tak zakat batu permata tu? Tak kena tak? Alhamdulillah, faham pun. Memang kita belajar macam tu. Jadi tak kena zakat tu pasal apa? Pasal yang kena zakat ni emas perak, batu permata tak kena. Jadi bila batu permata tak kena, jadi tak adalah zakat pada selain daripada emas dan perak. Itu kaedah dia. Jadi bila tak ada zakat pada emas dan perak, zakat pada batan, soal emas dan perak ke? Tidak. Jadi ada zakat ke? Tak ada. Jadi kalau ada zakat pun bukan kaedah kita mazhab Syafi'i, dia ialah mazhab Hanafi. Jadi kalau atas kaedah Hanafi, dia pun ada istilah haul dan nisab dia jugalah kan. Cuma atas kita sebut tadi, dalam kaedah kita mazhab Syafi'i boleh mendahulukan bayar zakat sebelum haul. Sebelum haul. Jadi kalau katalah dia harta dia tolak perbelanjaan dan apa-apa, sepatutnya memang akan ada nisab yang terkumpul. Tapi tak ada nisab lah. Tak ada nisab tak boleh lagi. Dia kalau tak cukup haul, nisab dah ada, boleh bayar zakat. Tapi yang masalah yang Qaradawi ni, dia nisab pun tak ada lagi. Haul memang tak ada lagi. Pasal bayar setiap bulan. Dia dah potong-potong gaji dah untuk bayar nama zakat pendapatan. Kita cerita tentang dulu. Atas kata zakat pendapatan, kaedah kita mazhab Syafi'i memang tak ada. Kalau atas kaedah Hanafi, ada keharusan, memang ada kaedah dalam mazhab Hanafi. Cuma atas kaedah dia mesti ada nisab dah haul. Kemudian kalau tak ada haul tapi nisab ada, maksudnya kadar yang sepatutnya yang melayakkan kena zakat, katalah ada 14,000 misalnya lah ni, kadar tu dah ada, cuma nak tambah tu lain hal. Tapi nisab dah ada, cuma haul tak ada, dia boleh dah dibayar di awal. Kalau nisab pun tak ada, sebenarnya tak ada simpan duit pun, tolak duit, wah habis, tapi dah tolak awal-awal atas nama zakat pendapatan mengikut kaedah Qaradawi. Isi kaedah tak betul ulama Qaradawi ni. Siapa? Benda tak wajib ni perwajib. Itulah. Cuma atas kaedah dia macam ni. Kalau katalah tak ambil kaedah Qaradawi ni, nanti kena juga bayar kat kerajaan, tapi bukan atas nama zakat, atas nama income tax. Kena income tax. Daripada bayar kat kerajaan, tambah pula lah ni duk pegang, Lim Guan Eng yang pegang, habis dia sapu dia kaedah. Daripada bagi kat dia, baik bagi dekat Baitul Mal atas nama zakat. Pas buat apa? Nak pelari daripada bagi kat kerajaan, bagi kepada majlis agama, baik bagi majlis agama, duit tu nanti diagihkan pada orang Islam. Jadi orang Islam dapat benefit dia. Yang tu ada. Jadi dia jadi helah untuk duit tu tak bagi pada kerajaan, nanti dia bagi habis semua untuk tokoh hamba yang jahal. Berbanding bila bagi pejabat agama, dia khas untuk penggunaan orang Islam je. Jadi orang Islam kita ada aset besar lah daripada zakat orang Islam kita ni. Atas kata melarikan daripada income tax tu kepada atas nama zakat pendapatan atas qaul Qaradawi. Macam mana pun atas kata qaul Qaradawi tu pendapat paling kuat yang ni dia pakai, tak ada. Pasal pendapat Qaradawi ni pendapat syaz. Dia pun bukan mujtahid. Kalau ikut tak terpakai pendapat dia tu. Cuma pakai lagi lah untuk tukar daripada bagi kat kerajaan kepada Baitul Mal. Yang tu pakai habis lah. Itu pakai habis lah. Yang tu kot. Boleh pasal kaedah tu. Daripada bagi kat kerajaan income tax, baik bagi dekat Baitul Mal atas nama zakat. Padahal bukan zakat lah kan. Bukan zakat lah. Pasal nisab pun tak ada. Haul pun tak ada. Tambah pula emas perak pun bukan. Kaedah kita mazhab Syafi'i tu memang tak ada sama sekali lah hukum zakat yang kena. Tambah pula pergi tanya pejabat agama, wajib tak bayar zakat pendapatan ni? Dia kata nak bayar apa boleh, tak bayar apa boleh. Tak wajib cuma atas daripada nak ngelak daripada bagi kerajaan, baik bagi pada Baitul Mal lagi bagus, supaya harta tu dia akan berkisar di kalangan orang Islam saja, tak bagi pada orang kafir. Yang tu pejabat agama pun tak syarah yang tu. Saya tolong syarah itu. Memang tak ada. Saya tak pernah dengar orang pejabat agama syarah macam tu. Dia macam sedekah Mudah-mudahan harapnya dia hukum macam sedekah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabir kulubana min nuri hidayatika kama nawartal arda min nuri syamsika abadan abada. برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين